Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Manisa binti Abdul Ghani dari kelas CTU 552 AS8. Hari ini saya akan membicarakan serba sedikit tentang konsep ketuhanan dalam tamadun Yunani dengan memilih Dewa Poseidon sebagai topik pilihan. Selain daripada itu, saya juga memberikan ulasan tentang buku Greek Religion yang ditulis oleh Jan Nicholas Brammer. Sebelum kita mengenali lebih lanjut tentang Dewa Poseidon, terlebih dahulu saya ingin menerangkan serba sedikit tentang konsep ketuhanan atau kepercayaan masyarakat Yunani kuno. Untuk pengetahuan semua, masyarakat Yunani mengamalkan kepercayaan Hellenes kuno. Mereka tidak mempunyai agama sama seperti Buddha, Kristian atau Islam. Akan tetapi, mereka lebih menjurus ke arah mitos dengan membawa cerita-cerita tradisional yang disampaikan oleh penyair terkenal pada zaman itu, iaitu Homer dan Hesiod. Menurut kajian Selzer di dalam artikel Religions of Antiquity, beberapa aspek daripada agama ini telah dipengaruhi oleh aspek agama daripada masyarakat kumpulan dari Asia Kecil dan juga Mesir. Sistem penuh agama Yunani kuno telah diatur sebelum abad ke-8. Selain daripada itu, mereka mengamalkan konsep menyembah dewa dan dewa yang dikatakan memiliki kekuasaan yang agung seperti menjadi pemerintah alam, melambangkan aspek keadaan tertentu daripada manusia dan kebijaksanaan. Di sinilah saya akan bercerita tentang salah satu daripada 12 dewa tamadun dunia yang terkenal, iaitu Poseidon. Seperti yang kamu boleh lihat di sini, terdapat 8 isi kandungan di dalam perkajian saya. Yang pertama, asal usul Poseidon. Kedua, simbolik Poseidon. Yang ketiga, peranan Poseidon dalam memerintah alam semesta. Keempat, sifat perwatakan Poseidon. Kelima, cara penyembahan dan ritual. Keenam, pantang larang. Ketujuh, kitab suci. Dan yang terakhir adalah tokoh kepercayaan. Baiklah, saya akan memulakan perkajian saya yang pertama, iaitu asal-usul Poseidon. Siapa Poseidon ni? Dari mana ia datang? Begini, seperti yang tertera di hadapan anda, itu adalah salah silah keluarga Poseidon. Poseidon merupakan putera Cronus dan Rhea, iaitu dewa Olimpiade yang dikenali sebagai Titan, pemerintah pada ketika itu. Satu info menarik tentang kelahiran Poseidon. Ini adalah selepas dilahirkan, Poseidon telah ditelan oleh bapanya sendiri, iaitu Cronus, kerana bimbang kekuasaan dan keagungan bapanya terancam. Menurut Barents, ini menimbulkan kemarahan isterinya Rhea dan beliau bertekad untuk menyelamatkan anaknya yang terakhir, iaitu Zeus, dengan meminta bantuan ibu bapanya, iaitu Uranus dan Gaia. Setelah meningkat dewasa, Zeus berjanji untuk membalas dendam terhadap Cronus untuk mengembalikan saudara-saudaranya. Zeus memberikan racun kepada Cronus supaya beliau memuntahkan semula anak-anak saudara mereka yang telah ditelan, termasuk Poseidon. Selepas penggulingan Cronus, penguasaan alam semesta telah terbahagi kepada 3 orang anaknya, di mana Poseidon ditugaskan untuk memerintah kerajaan laut dan dasar laut. Zeus menaungi langit, manakala Hades memerintah dunia underworld. Yang kedua, kita akan fokus tentang simbolik dewa Poseidon. Simbolik dirinya banyak berkaitan dengan lautan, akan tetapi yang utamanya adalah Trisula, atau suatu ketika dahulu dikenali sebagai tombak ikan. Trisula ini merupakan senjata yang mampu menghasilkan gempa bumi, memenuhkan telaga dengan air dan mengangkat pulau daripada dasar laut. Untuk pengetahuan kamu semua, Trisula ini telah dihadiahkan oleh Cyclops sebagai tanda penghargaan kerana membantunya dalam peperangan. Sekarang kita beralih kepada isi pengkajian yang ketiga. Apakah peranan Poseidon terhadap alam? Seperti sedia maklum, lautan merupakan pusat pemerintahan Poseidon. Poseidon memiliki kekuatannya untuk menimbulkan kehendak, ribut kuat dan merosak, di mana ombak naik ke gunung tinggi, angin menjadi badai, dan darat dan laut diselimuti kabut tebal. Sementara kehancuran penyerang berlaut malang yang terkena kerana kemarahan Poseidon. Sebaliknya, diri sendiri adalah kekuatan untuk menenangkan gelombang yang marah, menenangkan perairan yang bermasalah, dan menjamin keselamatan pelayar-layar. Oleh sebab itu, Poseidon selalu dipanggil dan dipuja oleh para nelayan sebelum menjalani pelayaran. Upacara pengorbanan dan ucapan terima kasih dilakukan sebagai tanda kesyukuran atas perjalanan melalui laut yang aman dan juga makmur. Seterusnya, yang keempat adalah sifat Poseidon. Poseidon merupakan dewa yang pemarah, suka bertengkar, menyimpan dendam dan juga agresif. Perkara ini telah disokong melalui artikel Greek God Pantheon. Pada suatu ketika, telah berlaku pertengkaran di antara rakyat Attika dan Poseidon, di mana beliau, iaitu Poseidon, telah mendakwa bahawa Attika adalah salah satu daripada naungannya. Kemudian Poseidon telah mencucuk Trisulanya ke lereng bukit Akropolis. Apa yang terjadi seterusnya? Sejurus Poseidon mencucuk Trisulanya. Air garam terus membasahi bumi Akropolis. Disebabkan kejadian itu,
Raja Athens tidak mahu menjadikan kota tersebut sebagai milik kerajaan laut di bawah pemerintahan Poseidon. Dek kerana mereka mungkar terhadap Poseidon, Poseidon telah menurunkan hujan yang lebat dan mencetuskan ribut ke Athens. Selain daripada itu, bukti Poseidon menyimpan dendam boleh dibuktikan melalui peristiwa antara Raja Trojan, Poseidon dan juga Apollo. Poseidon dan Apollo menerima permintaan Raja Trojan iaitu Laomedon untuk mendirikan sebuah tembok di sekeliling kerajaan Troy. Namun, raja tersebut enggan membayar dan membalas jasa kedua-dua dewa tersebut. Oleh sebab itu, Poseidon membenci Raja Trojan dan mengirimkan raksasa laut untuk membinasakan dan menyeksa masyarakat Troy yang tidak boleh untuk mengawal kemarahannya, lalu memberikan ancaman dan bahaya terhadap rakyat tanpa sebarang halangan. Hal ini sama seperti laut yang pada awalnya tenang lalu boleh menghasilkan ombak yang kuat dan ribut secara tiba-tiba. Kemarahan Poseidon mampu menyebabkan bencana gempa bumi. Oleh sebab itu, tempat-tempat pemujaan Poseidon berada di luar tembok kota untuk memastikan kehidupan kota yang beradab dan teratur tidak terancam dan juga selamat. Bagaimana cara masyarakat Yunani menyembah Poseidon dan apakah tujuan mereka? Seperti yang tertera di skrin, sekarang adalah gambar kuil Poseidon. Kuil ini terletak di Cape Sonion yang boleh dilihat sepanjang jalan pesisir di ujung tenggara Attika, kira-kira 70 km jauhnya daripada kota Athena. Kuil tersebut dibangunkan sekitar tahun 444 dan 440 sebelum Masihi. Akan tetapi, pada tahun 480 sebelum Masihi, Parsi telah memusnahkan kuil tersebut ketika berlakunya perang. Masyarakat mengunjungi kuil untuk meminta dewa memudahkan urusan perjalanan ke laut dan terhindar dari sebarang malapetaka. Pemujaan pasti memerlukan korban dan kebiasaannya mereka menggunakan binatang. Pengorbanan binatang diberikan secara bergilir-gilir sebagai hadiah kepada para dewa. Ia merupakan sebuah tanda atau bentuk pergaulan dengan dewa. Di samping itu, ia juga merupakan suatu kaedah pertukaran antara manusia dan dewa-dewa, bentuk hubungan manusia dengan yang suci dan sebagainya. Haiwan yang dipersembahkan kepada para dewa Olimpia kebiasaannya berwarna putih, manakala binatang-binatang dewa yang berada di dunia yang lebih rendah darjatnya berwarna hitam. Apa yang boleh kita simpulkan? Binatang korban Poseidon berwarna putih. Apakah pantang larang yang wujud pada ketika itu? Masyarakat Yunani mempunyai pantang larang yang perlu dipatuhi ketika melawat kuil Poseidon. Mereka yang tercemar secara rutin tidak murni dan dilarang masuk hampir ke semua tempat suci di Yunani. Konteks tercemar di sini membawa pelbagai maksud. Terdapat dua jenis golongan yang dilarang masuk kuil. Yang pertama, seorang yang tercemar daripada hubungan seksual mesti mandi untuk menghilangkan pencemaran sebelum memasuki kuil. Mereka yang memasuki rumah seorang wanita yang baru melahirkan bayi tidak dapat memasuki kuil selama 3 hari, manakala ibu dan bidan mungkin harus menunggu lebih lama. Hubungan seksual, kelahiran anak dan kehadiran di pengebumian adalah peristiwa normal dalam kehidupan, tetapi tidak dari segi moral. Perbuatan mencemarkan atau dicela menunjukkan tingkah laku tersebut tidak murni dan menjijikkan para dewa. Golongan yang kedua adalah mereka yang telah membunuh orang lain, kecuali dalam pertempuran, secara sukarela atau tidak, juga tercemar. Mereka dilarang masuk sehingga mereka menjalani upacara mensucikan diri secara formal, iaitu ritual yang berbeza daripada proses hukum yang mungkin terlibat. Sekiranya orang yang tercemar berada di tempat pemujaan, masyarakat menganggap bahawa dewa tidak akan datang, maka doa dan pemujaan mereka akan menjadi perkara yang sia-sia. Hasil kajian saya seterusnya adalah kitab suci. Sebenarnya, buku-buku tidak memainkan peranan dalam agama Yunani kecuali beberapa mazhab seperti Orpheus. Ia disosialisasikan secara agama dengan menghadiri dan mengamalkan ritual. Ini bermaksud bahawa ritual keagamaan memainkan peranan yang jauh lebih besar daripada dalam kehidupan Yunani daripada masyarakat moden. Teks-teks agama atau erti kata lain teks suci hampir tidak dapat dijumpai dalam mitologi agama Yunani. Tidak ada kitab suci dan hampir tidak ada rumusan doa dan sastra. Tetapi mereka memiliki mazhab individu seperti buku khas, iaitu buku Orpheus. Tapi ini sama sekali tidak setanding dengan Veda atau Avesta maupun kitab Taurat. Dan isi pengkajian yang terakhir adalah tokoh kepercayaan. Untuk pengetahuan kamu semua, agama Yunani kuno tidak mempunyai tokoh kepercayaan atau agama. Tetapi segala mitos dan cerita rakyat disebarkan oleh penyair melalui syair yang ditulis. Homer dan Iliad merupakan penyair tersohor pada zaman tersebut dan juga Hesiod. Jadi sebagai seorang manusia, kita perlulah mengelakkan diri daripada terpedaya dengan mudah tentang mitos-mitos yang boleh merosakkan akidah dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita seharusnya sentiasa beringat bahawa Tuhan itu sifatnya tidak akan sama dengan manusia. Bahkan
melakukan perkara-perkara terkutuk seperti dewa-dewa dalam zaman tamadun Yunani. Di bahagian yang kedua ini, saya akan mengulaskan tentang kelemahan dan memberikan sedikit ulasan tentang buku Greek Religion yang telah ditulis oleh John Nicholas Kramer. Sebelum itu, saya akan ringkaskan sedikit tentang isi kandungan buku ini. Isi kandungan di dalam buku ini merangkumi 4 bab. Yang pertama, Tuhan atau Dewa, pengenalan. Yang kedua, lokasi pemujaan. Yang ketiga, ritual. Dan yang keempat, mitologi berkaitan tentang agama Yunani. Saya telah mengeluarkan sedikit kelemahan penulisan disampaikan oleh penulis menurut pandangan saya. Dari sudut kelemahan, saya mendapati bahawa penggunaan istilah-istilah di dalam artikel agak sukar untuk difahami. Ia memunculkan saya dan juga pembaca untuk mentafsir istilah tersebut kerana ia merupakan perkataan yang sangat jarang digunakan. Seperti yang tertera di skrin. In short, Harios is as it were the shadow cast by divinity, but it does not mean taboo, a quality often associated by anthropologists with the sacred, which only expressed by hagizo, enagizo, and katagizo. Petikan ayat yang di atas menunjukkan penulis menggunakan perkataan hagizo, enagizo dan juga katagizo di dalam penulisannya. Sepatutnya penulis memberikan penjelasan makna perkataan tersebut supaya pembaca dapat memahami dan menghayati isi yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, maksud hagizo. Hagizo membawa maksud to dedicate, manakala enagizo membawa maksud to form a new nation. Beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh penulis telah mendapat perhatian saya. Saya menyokong pernyataan yang dinyatakan oleh penulis di mana beliau memerihalkan tentang sifat Tuhan. John Brammer membicarakan bahawa sifat dewa Yunani sebagai dewa yang kejam, tidak penyayang dan mempunyai perasaan iri hati atau dengki. Sifat tersebut sepatutnya tidak ada dalam Tuhan. Dalam mitologi kepercayaan Yunani, terdapat 12 dewa yang mempunyai tanggungjawab dan peranan yang tersendiri. Sebagai contoh, Dewa Zeus sebagai penguasa alam, manakala Poseidon sebagai pemerintah kerajaan laut. Akan tetapi kebenarannya dalam Islam, Tuhan itu hanya satu. Di dalam Al-Quran telah membahas satu bab yang pendek tetapi lengkap untuk menjelaskan perkara ini. Katakanlah, dia adalah Allah yang hanya satu. Allah itu kekal, yang mutlak. Dia tidak melahirkan, juga dia dilahirkan. Dan tidak ada yang serupa dengan dia. Abdullah Yusuf Ali menjelaskan lebih jauh pengenalan ini kepada Allah. Perkara pertama yang perlu diperhatikan adalah bahawa sifatnya sangat luhur, jauh melebihi akal pemikiran manusia yang terhad. Allah tidak seperti orang lain atau benda yang kita tahu atau bayangnya. Miliknya kualiti dan sifatnya unik. Jadi jelaslah bahawa Allah Maha Esa tidak seperti Zoroastrianism yang mempunyai 2 Tuhan, 3 seperti dalam agama Kristian dan tidak banyak seperti dalam agama Hindu. Manusia telah mencipta dewa-dewa yang mempunyai peranan yang berbagai. Maka zat paling agung iaitu Tuhan yang satu itu tadi telah diselewan kepada peranan-peranan yang tersendiri sehingga muncullah kepercayaan yang mengakui banyak Tuhan. Hal ini turut disebabkan oleh manusia yang gemar menyebarkan mitos sehingga mendapat perhatian masyarakat. Lalu, masyarakat beriman dengan kepercayaan tersebut. Oleh itu, gambaran tentang Tuhan itu dihiaskan dengan kewujudan roh-roh serta dewa-dewi sesuai dengan jiwa masyarakat yang suka akan perkara-perkara ajaib. Hasil daripada cerita-cerita mitos yang dicipta ini terlahir daripada melahirkan kepercayaan politisme. Selain daripada itu, saya turut menyokong kenyataan yang diperlihatkan oleh penulis berkenaan tentang ketidakwarasan masyarakat Yunani. Mereka menerima dan mengamalkan kepercayaan yang disebarkan oleh Homer dan Hesiod, iaitu penyair yang terkenal pada zaman itu. Kepercayaan ini tiada sebarang panduan bukti, bahkan ia hanyalah sebenarnya sebuah cerita yang dipinjam daripada masyarakat jiran. Sebagai contoh, cerita tentang pembahagian dunia antara Zeus, Poseidon dan Hades oleh Iliad adalah berasal daripada Atrahasis yang merupakan salah satu epik Akkadian. Apa sebenarnya tablet Atrahasis ni? Tablet Atrahasis merangkumi mitos, penciptaan dan salah satu daripada 3 mitos Panji Babylon. Sekiranya ditelusuri daripada aspek epistemologi Islam, jelas sekali agama atau kepercayaan tidak boleh disandarkan pada spekulasi dan andaian, tapi kita mestilah bersandarkan kepada ilmu dan kepastian. Ilmu dan kepastian ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah sebagai hidayah dan petunjuk kepada orang yang beriman. Adalah amat penting sekali untuk meletakkan sikap tegas dan jelas dalam mempertahankan tauhid yang mencirikan agama Islam sebagai agama yang sebenar di sisi Allah. Kesimpulannya, buku Greek Religion karya John Nicholas Kramer saya dapati amat sangat menarik dan juga mengagumkan. Penulisan yang syarat dan penuh dengan informasi berkaitan dengan kepercayaan kuno. Bahkan penulis menjawab berbagai persoalan yang sering menjadi tanda tanya kepada pembaca.
Saya mendapati setiap bab menampilkan sisi cerita dan topik yang berbeza. Walaupun setiap isi kandungan tidak terlalu berkait, tapi pembaca mudah faham tentang informasi dan isi yang hendak disampaikan oleh penulis. Selain daripada itu, saya dapati susunan yang jelas dan terperinci menjadikan buku ini lebih menarik. Itu sahaja ulasan saya pada buku Great Religion oleh John Nicholas Kramer. Sekian, terima kasih.